So, boleh ya? Ustaz ni. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. Boleh mula dah? Ustaz Azri boleh? Kita duduk di Raqam 212. Muka 37. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, tiada sah pemberian makna heboh. Ya, kita duk ngaji tajuk heboh. Tiada sah pemberian yakni heboh yang diwaktukan. Apa makna yang diwaktukan? Dipermasakan, makna ta'liq dengan masa. Tak ta'liq dengan masa atau gantung dengan masa. Yang diwaktukan dengan yang lain. Dengan suatu yang lain atau dengan masa. Dengan masa yang lain. Murad dengan suatu yang lain tu masa. Daripada, ini bayan pada kata yang lain. Mana kata yang lain tu? Dua lafaz yang di bawah ini. Yakni tiada sah pemberian yang diwaktukan dengan dua lafaz yang di bawah ini. Itu murad dia. Yang pertama lafaz umuri atau umri. Dan umri. Umri ni makna selama hidupku, umurku. Makna umurku. Itu makna umri. Seperti kata yang memberi, kata orang yang heboh, aku beri akan dikau ining rumah selama hidupku. Yang ni tak sah. Tak, tak sah. Maka sah pemberian itu, sah pemberian tersebut tadi tu, jika ia seorang ni berkata, apabila mati engkau, tu macam mana? Ni sah yang macam ni sah. Apabila mati engkau, kembali balik kepadaku. Ya, kena ke tak? Silap. Ya. Maka sah pemberian itu, pemberian tersebut tadi tu. Dan jika ia seorang berkata, apabila mati engkau, dia buat syarat dengan umur. Apabila mati engkau, dia ta'liq dengan masa. Apabila mati engkau, kembali balik kepadaku sekalipun. Yakni maka sah juga pemberian itu. Nampak nak gadah sikit dia. Tapi kita baca dah. Dia kata sekalipun gitu, tidak kembali balik harta itu. Tak kembali balik. Kepada siapa? Tiada kembali balik kepada yang memberi. Jika mati yang diberi kepadanya, jika mati orang yang terima heboh tadi tu. Ya. Jika mati si terima heboh sekalipun tidak sah, tak kembali balik juga. Harta dia tak kembali balik juga. Macam nak kata sah ada dia. Atas tu nampak tulis tiada sah. Tiada sah pemberian yang diwaktukan dengan yang lain daripada dua lafaz.
Baik. Faham dah. Mana kita guna daripada tu bayi. Silap saja. Ha? Yang lain tu mana? Istisna. Malaikan dua lafaz yang di bawah ni tak apa. Tu mana itu? Oh, silap sikit tak boleh dah. Mudah sangat. Mana malaikan? Sekali lagi. Tiada sah pemberian yang diwaktukan. Tiada sah heboh yang ditaklikkan dengan masa. Tak sah heboh. Tak. Dengan yang lain daripada dua lafaz. Malaikan dua lafaz ni yang sah. Tak ada. Kita jawab sikit. Dengan yang lain daripada dua lafaz yang di bawah ini. Yakni ada pun dua lafaz ini maka sah. Boleh tak? Sekalipun diwaktukan. Diwaktukan. Tapi sah dua lafaz. Yang pertama lafaz umri. Ni sah. Sah heboh. Selama hidupku tu makna itu. Misal tu dia kata macam mana? Seperti kata yang memberi. Aku beri akan dikau ini rumah selama hidupku. Lepas tu sah ke tak macam tu? Maka sah pemberian itu. Pemberian dengan lafaz selama hidupku tu sah. Rayahnya dan jika ia berkata seorang tadi tu. Apabila mati engkau kembali balik kepadaku. Sekiranya kalau mau mati belum padaku mati. Heboh tu. Rajak kembali klik kepadaku. Sekira dia kata gitu sekalipun. Maka sah. Tak. Sah heboh dia tu. Lepas tu. Barang tu klik semula ke tak? Oh, dia kata tidak kembali balik harta itu. Tak kembali balik dah. Orang panggil heboh dah jadi milik dah. Walaupun dia taklid semasa dia kata selama hidupku. Tak kira hak mana mati dulu pun barang tu dah pindah milik. Boleh tak dah? Gitu. Tidak kembali balik harta itu. Tidak kembali kepada yang memberi. Si beri tadi tu. Si yang memberi tu. Seorang yang memberi tadi. Sekali. Tidak kembali balik jika mati yang diberi kepadanya. Siapa yang diberi kepadanya? Yang terima heboh tu. Seorang yang terima heboh tadi tu. Kalau terima heboh tu mati, barang tu tetap jadi milik dia. Jadi makna katanya jadi saka. Jadi saka. Saka bagi hak mati tu. Tak klik semula kepada orang heboh. Habis. Yang kedua ni lafaz raqabi. Apa makna raqabi? Raqabi mana raqabah, muraqabah tu makna sama dah. Muraqabah ni makna ngita-ngita, tunggu-tunggu, nanti-nanti. Yang tulis sini kata iaitu raqabi ni menanti-nanti, duk tunggu-tunggu, tilik-tilik. Dia tengok-tengok tiap-tiap daripada keduanya, kedua ni makna yang memberi dengan yang terima beri tu. Tak, yang heboh dengan yang terima heboh tu. Duk tunggu-tunggu akan mati, taulannya mati seorang lagi. Si memberi duk tunggu mati si terima. Si terima duk tunggu mati si beri. Boleh tak? Tu panggil raqabi. Seperti kata yang memberi. Dia kata macam mana? Aku jadikan rumah ini bagi engkau. Aku bagikan rumah ni kepadamu. Jika mati engkau dahulu daripada aku, maka kembali balik ia kepadaku. Satu. Dan jika mati aku dahulu daripada engkau, maka tetap ia bagi engkau. Jadi dua ni masih duk tunggu-tunggu mati. Mana tak? Duk mengita-ngita mati seorang lagi tu. Sakut dengan mati sangat. Jawabnya, maka sah pemberian itu. Sah. Pemberian tetap sah. Dan tiada kembali balik kepada yang memberi. Tak kembali balik. Tak. Apabila mati pun tak kembali balik. Sama ada yang diberi kepadanya, kepada yang tu lah. Sama ada orang yang terima heboh itu mati dahulu atau kemudian. Tak kira. Mati dahulu daripada orang yang memberi atau mati kemudian daripada orang yang memberi. Makna katanya heboh tetap jadi heboh. Tak. Jadi milik. Habis kat tu. Sini nampak wayah sikit lah.
213. Jika memberi yang mempunyai hutang. Memberi yang mempunyai hutang. Tuai dah lah. Tuai hutang lah. Memberi yang mempunyai hutang. Mana tuai hutang. Memberi akan hutangnya. Mana hutang ni menempati duit dah lah hutang tu. Dia bagi hutang dia tu. Bagi hutang mana? Hutang yang ada pada seseorang. Yang ada pada Zaid tu. Hutang dia ada di Zaid. Dan mana dia kata, aku bagi hutangku di Zaid ni, aku bagi akan seseorang yang lain. Ya, seorang yang lain. Seorang yang lain daripada yang berhutang. Kalau bagi kepada yang berhutang, hak tu orang panggil maaf hutang. Atau dia bagi kepada seorang lain, maknanya dia bagi ke anak dia masalah. Ada hutang di Zaid 100,000. Maka hutang aku tu aku bagi kamu. Terheboh, nampak tak? Tapi heboh betul hutang. Dia kata sah pemberian itu sah. Sah pemberian itu dengan syarat menerima yang diberi kepada, dengan syarat menerima, yakni dengan syarat kabul. Dengan syarat kabul yang diberi kepadanya, yakni yang terima hibah. Boleh faham dah? Biskat tu. Adapun beri kepada yang berhutang. Adapun hutang tadi tu dia bagi kepada orang yang berhutang. 100,000 saat ni dia bagi kepada Zaid. Zaid saat ni dia berhutang saja Zaid tu. Maka iaitu ibra', nama ibra' nama dia. Dia dalam istilah fiqh dia panggil ibra'. Ibra' ni apa makna ibra'? Ibra' ni dia panggil tak panggil heboh. Dia panggil ibra'. Boleh tak? Ibra' ni apa makna? Melepas hutang. Makna memaaf hutang. Maaf aku maaf hutang. Yang ni tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak disyarat kepada terimanya. Tak disyarat kepada kabul. Kabulnya kabul yang berhutang tersebut. Atau kabul bagi si terima hibah. Tak disyarat. Biskat tu. 214. Sah. Beri benda yang musya'un. Sah beri benda yang musya'. Apa makna musya'? Makna bersekutu, berkongsi. Berkongsi. Tak. Bukan milik orang seorang. Milik ramai-ramai. Seperti rumah atau tanah yang bersekutu, yang berkongsi, yang bersyarikat. Yang bersyarikat. Bersekutu antara dua orang milik. Tanah tu dua orang milik. Antara lebih atau lebih daripada dua orang. Sama ada beri itu, beri tu, heboh tersebut. Sama ada heboh itu kepada yang bersekutu kepada seorang lagi tu lah. Tak. Kepada yang bersekutu dengannya. Dengan rojak dengan salah seorang pada dua orang tu. Boleh faham rupa dia. Zaid dengan Umar ni berkongsi. Jadi Zaid ni pakai heboh kat Umar. Boleh kat aku tu apa? Boleh tak? Pakai heboh kat Umar. Atau kepada yang lain daripada ampunya isyarakat. Yang lain daripada orang yang berkongsi, orang suku, orang asing, suku Sakak nama dia. Boleh tak? Yang lainnya lain daripada dua orang tadi tu. Bagi kepada orang lain terus, boleh tak aku tu. Dan jikalau tiada dibahagi akan dia, akan benda yang musyak tadi. Dan jikalau tiada dibahagi akan dia, akan benda tu sekalipun. Dan jikalau belum dibahagi. Belum, Zaid pun tak tahu lagi berapa dia boleh. Umar pun tak tahu lagi berapa dia boleh. Tapi dia dah, mana milik aku bagi. Boleh macam tu? Boleh. Sikap. Disyarat pada benda, disyarat pada pemberian itu. Heboh tu juga. Benda mana suatu yang diberi tu, suatu hak kita beri tu. Benda tu disyarat pada benda heboh tu, benda yang kita nak heboh tu, keadaannya benda yang dijual beli akan dia, yang sah lah kita kata tak.
Benda yang sah dijual beli dia akan benda. Benda hak boleh jual beli. Benda hak boleh jual boleh beli. Dan tiada sah pada barang, yakni tiada sah heboh pada barang yang pada benda yang tiada tentu, tak muayyan, tak tertentu. Tak tertentu. Seperti memberi salah suatu daripada dua baju. Ambil anak mana satu? Tak boleh. Tak ta'yin. Tu. Kalau pilih dua anak mana satu, tak apa. Aku nak bagi lepas tu. Tu tak apa macam tu. Ni. Atau memberi harta yang tiada dimaklum. Tiada dimaklum, yang tiada diketahui. Tak diketahui qadar, tak diketahui rupa, tak diketahui. Tu makna macam. Tak diketahui maklum bentuk. Harta yang tiada dimaklum, yakni tiada diketahui oleh kedua-dua. Oleh pemberi dan penerima. Tak? Oleh kedua-dua yang memberi dan yang menerima, yakni menerima pemberian tadi tu. Jadi harta tu tak maklum. Siapa boleh tahu banyak mana, tak tahu banyak mana. You kena maklum dulu. 100,000 ke, 200,000 ke, mana ada qadar dia. Tak, kena ada qadar dia. Disyarat pada yang memberi itu, yang memberi mana seorang yang heboh. Seorang yang heboh tadi tu. Disyarat kepatutannya. Mana ada kepatutan. Ada kepatutan bagi memberi untuk heboh. Tahu tak? Ada kepatutan untuk heboh. Seperti harta itu milik baginya. Milik bagi seorang tu. Makna kata yang kalau harta tu milik bagi orang lain, tak patut dia bagi. Tahu apa? Harta orang lain, lepas tu dia ambil harta orang lain tu heboh. Tu tak patut tu. Tak ada kepatutan tu. Dan sempurna perintahan, sempurna tasarruf pada harta tu. Dia tasarruf harta ni ada sempurna, ada tak sempurna. Tapi dia nak hak sempurna tasarruf. Boleh tak? Sempurna tasarruf. Makna katanya harta tu dah milik dia sempurna. Dengan sempurna. Harta tu bukan harta wakaf. Kalau harta wakaf tu tak sempurna. Harta tu bukan harta gadai. Kalau harta gadai tu tak sempurna. Boleh tak? Boleh pun harta kita. Milik kita. Tapi kita tak boleh tasarruf pun pasal kita gadai dah. Jadi keluar dengan katanya sempurna harta, sempurna perintahan, yakni harta gadai. Maka harta gadai tak sempurna perintahan. Kenapa? Tak boleh nak jual, tak boleh nak beli, tak boleh nak buat apa. Malaikat dengan izin tu izin, jadi banyak cara. Tak? Jadi banyak syarat. Dan akil balik nyo yang memberi tu. Kena akil balik, budak tak boleh. Dan pada yang menerima, yakni disyarat pada orang yang terima heboh ni, syarat apa? Syarat kepatutannya juga. Kepatutan yang menerima. Ada kepatutan juga. Kepatutan apa? Bagi memilih untuk nak milik. Kepatutan untuk nak milik akan harta itu. Yakni seperti akil balik. Itu patut. Kalau budak tak patut. Cabut heboh kepada budak tak boleh. Mana yang nak milik tak boleh. Tak boleh. Misalnya gila. Misalnya. 217. Harus bagi ibu bapa dan nenek hingga ke atas. Harus rojok kembali balik. Harus tarik balik boleh. Nah, ibu bapa tarik balik boleh. Akan pemberian yang diberi kepada anak cucu cicit. Boleh tak? Dia bagi dah ke anak dia, nak tarik balik boleh. Bersalah bagi orang lain kalau kita bagi dah nak tarik tak boleh. Anak ni boleh tarik. Kepada anak cucu cicit yang telah dikobak dengan izin. Yang telah terima, yakni telah dikobak oleh yang oleh yang terima kan ada. Oleh anak, oleh cucu dia kobak dah, dia terima dah. Bapak boleh tarik klik boleh. Yang telah dikobak dengan izin. Kobak dengan izin, yakni izin bapak, izin nenek. Dengan syarat
katanya harus rojak tu dengan syarat. Ni ada syarat dia satu ya syarat dia. Boleh rojak tapi dengan syarat. Harus rojak dengan syarat sesuatu yang diberi itu di dalam perintahan anak atau cucu. Yakni masih di dalam rentahan anak. Belum jual lagi lah. Kalau jual dah habis. Kalau bagi dah habis. Masih di dalam perintahan anak atau cucu. Dan jika telah menanam ia anak akan tanaman atau membina di dalam tanah itu, atau telah menyewa ni makna beri sewa. Tak beri sewa. Bagi sewa. Bagi orang sewa. Atau menggadai. Atau memberi kepada atau memberi kepada lain orang. Lain orang pula. Orang lain pula oleh. Lain orang. Atau memberi kepada lain orang pula. Mana orang lain pula. Padahal masalah beri kepada orang lain ni, padahal belum dikobak akan dia akan sesuatu tadi tu sekalipun. Yakni maka harus rojak juga. Dia dah bagi ke orang dah. Tapi orang tak ada kobak lagi. Boleh dia tarik mula. Dia gadai ke orang. Boleh tarik mula. Kat tu. Masalah duit dia tak bayar lagi, dia dah punya halnya. Dia gada bagi kebong. Ambil duit mari gada wak cagare kepada orang. Maka bapak ni boleh kita tarik ambil boleh. Lepas tu ni tak bayar duit lagi anak ni, dia punya hal, dia ambil apa? Biskat tu. 1218. Belum kobak. Bila tak ada. Tak ada nak baca ni. Lagi no? Okey. Biskat tu. Yang seterusnya, sah rojak akan pemberian yang diberi. Sah rojak akan pemberian yang diberi kepada lain daripada anak cucu cicit. Boleh juga nak rojak pun. Jika ada syarat dia. Jika pemberian itu belum dikobak akan dia akan pemberian. Belum dikobak. Kobak mana? Kobak yang dengan izin tu lah. Dengan tu takluk di kobak tu. Kobak dengan izin tu. Dengan izin yang memberi. Betul tak? Beri suku. Izin kobak tu suku. Dia asing tu. Lain-lain tu. Maka sebelum dia nak kobak tu, dia kena izin dulu. Izin kobak. Maka dia dah kobak. Kalau kobak dah, yang tu nak rojak gelik tak boleh. Adapun dia kobak dah tapi tak izin kobak lagi, yang tu rojak boleh. Mana? Tu. Atau tak kobak lagi. Tu memang lagi kau boleh. Sebab dia tak ada kobak lagi. Kobak ni kena mengaji tepat kobak lah. Kobak ni maknanya terima. Bukan makna kobol. Kobol tu makna terima dengan lafaz. Kobak ni makna terima dengan perbuatan. Ambil macam kalau bagi kebun kita ambil buah anak kayu boleh 4-5 pohon. Tu kobak panggil tu. Panggil kobak macam tu. Atau buah wak pagar dia panggil kobak macam tu. Kat tu. Adapun yang telah dikobak, hak terima dah dengan izin yang memberi. Adapun kobak yang dengan tidak izin tu lain cerita. Betul tak? Kobak yang dengan izin yang memberi. Mana orang beri tu dia izin dah suruh kobak dah. Maka tiada sah rojak padanya pada barang tu. Tiada sah rojak lah. Pada suatu tadi tu tak sah rojak. Jadi rojak itu, jadi yakni sah rojak itu, terpakar rojak itu dengan kata yang memberi, aku rojak pada barang yang aku beri. Cukup dah kata macam tu pun jadi milik dia dah. Dah jadi milik dia dah. Atau aku kembali akan yakni barang tersebut. Barang yang tertentu. Kinayah daripada barang. Barang itu kepada milikku. Kembali kepada milikku. Miskin. 220. Pemberian dan wasiat. Mana pesan ni? Heboh dan wasiat ni. Dan segala perintahan. Segala perintahan mana sedekah masalah.
Semua perintahan lah. Faham boleh tu segala perintahan lah. Mana misal tak tubik ni. Apa makna segala perintahan? Segala perintah ni seperti sedekah, wakaf, ada. Tak. Pemberian dan wasiat, 2. Dan segala perintahan, 3. Sedekah, wakaf yang jatuh di dalam sakit, yakni yang berlaku, yang melakukan semasa sakit. Semasa sakit yang membawa kepada mati. Sakit yang diyakini bahawasanya akan mati dah. Sakit teruk lah. Dia nak sedekah tak boleh lah masa tu. Bila sakit bawa kepada mati lah. Nak sedekah masa tu. Tak boleh malaikat lah tengok lah. Kepada mati itu lulus 1/3 sahaja. Yang lulus, yang sah 1/3. Adapun yang lebih lagi tu tak boleh lah. Tak boleh. Nak wasiat tak boleh. Nak sedekah tak boleh. Tak boleh. Boleh faham? 1/3 sahaja. Demikian juga jika memberi di dalam sehat. Jika memberi di dalam sehat, di dalam keadaan sehat, orang bagi. Dan mengqabat di dalam sakit yang membawa kepada mati. Sama masalahnya. Beri masalah semasa beri itu beri masa sehat. Tapi masa orang nak qabat dia, qabat masa sakit dia. Sakit ni murad dengan sakit ni sakit orang beri tadi tu. Bukan sakit orang qabat. Tak? Muqabat di dalam sakit, yang ni sakit seorang yang memberi tu lah. Sakit dia tu yang membawa kepada mati. Boleh faham tak ibarat dia? Boleh tak? Makna kata kau masa dia bagi tu, dia bagi masa yang sihat lah. Tapi belum qabat lagi. Apabila dia sakit nak mati, baru orang nak qabat. Yang tu tak boleh dah. Tak lulus malaikat 1/3 saja. Jika memberi seorang akan hartanya, akan seorang yang lain, serta mengikbak harta itu. Ikbak ni mana izin qabat. Izin qabat. Dia izin bagi qabat. Serta mengikbak harta itu. Jadi 2. Satu yang dia beri harta, yang kedua dia mengikbakkan kepada yang diberi kepadanya, yakni kepada orang yang terima hibah tersebut lah. Kepada orang yang terima hibah tadi tu. Dan menerima yang diberi itu. Mana menerima seorang yang terima hibah tu. Memberi dan menerima yang memberi, yang diberi itu. Kemudian mati yang memberi, lepas daripada mati orang beri. Dia terima terlepas daripada mati orang beri. Boleh faham tak? Dia bagi dah dan dia izin bagi qabat dah. Tetapi dia ni terima yang diberi itu, yakni terima suatu hak dia beri tu, atau terima orang murad dengan yang diberi ni, kita boleh dua makna situ lah. Menerima yang diberi makna menerima barang, menerima benda itu, menerima benda itu, kemudian mati yang memberi, kemudian daripada mati yang memberi. Maka mendakwa waris. Waris dia tak. Waris bagi siapa? Waris bagi si mati tersebut lah. Waris dia tu. Bahawasa pemberian itu jatuh di dalam sakit. Pemberian berlaku pemberian tersebut tu ni. Berlaku semasa sakit yang membawa kepada mati. Supaya apa dia dakwa? Supaya lulus pemberian itu 1/3 sahaja. Mana dia dan supaya nak asal mula dia penuh lah. Tapi berkata mati dia dakwa, dia nak jadi satu ya. Hak 2 ni dia nak lah. Dia kata apa? Sebab berlaku masa sakit. Dan berkata yang menerima pemberian itu. Dia kata macam mana? Di dalam sihat. Dia kata macam mana? Morak di dalam sihat ni kena takdir panjang. Kena takdir katanya jatuh di dalam sihat. Yang ni berlaku pemberian tersebut tu semasa sihat. Bukan semasa sakit. Boleh? Maka nak percaya siapa? Qadi nak percaya siapa?
maka dibenarkan perkataan yang diberi kepadanya. Yakni dibenarkan perkataan yang terima heboh. Yang terima. Bukan dibenarkan perkataan waris, bukan. Perkataan yang diberi kepadanya. Dibenarkan dengan sumpah. Dengan sumpah. No? Benar. Kena kata wallahi. Kerana apa dibenarkan perkataan dia? Kerana asalnya, asal heboh ni, asal si mati tu, buat gini apa? Kerana asalnya, asal masalah ni, berkekalan sehat. Al-aslu makana ala makana. Itu kaedah usul fiqh ada. Ada. Al-aslu baqa usihati. Betul? Piskat tu. Kerana masalah asmaya, kalau kita syok, ambil tak ambil, asal dia tak ambil. Mana kena ambil semula. Jatuh tak jatuh, asal mana kita ambil dah. Cuma dia jatuh tak jatuh. Itu tak kena ambil semula dah. Satu murak pada kata asal. Berkekalan sehat. Mana tak diiktibar masa sakit. Dua. Jika seorang menghantar sesuatu hadiah. Masalah ni. Menghantar suatu hadiah bersama-sama seorang. Yakni bersama menghantar suatu hadiah kepada seorang. Pendek katanya, kita buatlah menghantar dengan mana kiring. Kiring suatu hadiah kepada seorang, dan seorang ni berjalan lagi supaya nak bagi kepada seorang yang lain. Maksudnya? Kemudian, maka dia kata, mati yang memberi. Lepas tu mati. Orang beri tu mati. Bagi tak tahu siapa tak siapa. Tapi orang beri tu mati dah. Atau yang diberi kepadanya. Atau orang yang nak terima hebah tu dah mati. Mati dahulu daripada sampai hadiah. Mana masa hadiah duduk tengah jalan lagi. Tak, duduk tengah jalan lagi. Masalah ni tubik dua. Satu, hadiah itu terpulang balik kepada yang memberi. Balik kepada memberi. Jika terpulang balik, ia yang memberi mati. Dan tiadalah bagi yang membawa diskat tu. Terpulang balik kepada yang memberi. Jika ia yang memberi tadi tu mati, habis kat tu. Dan tiadalah bagi yang membawa menyampaikan hadiah. Dan tiadalah, gimana orang buat gini tolak. Dan tiada harus. Dan tiadalah harus bagi yang membawa menyampaikan tu. Bagi seorang yang membawa akan menyampaikan hadiah tu. Tak. Tiada harus. Mana tiada harus ambil, tiada harus milik bagi hadiah lah. Dan tiadalah bagi yang membawa menyampaikan hadiah lah. Yakni tiada harus bagi seorang yang juru bawa menyampaikan hadiah kepada yang diberi kepadanya, yakni kepada seorang yang terima hadiah tu lah. Malaikan dengan izin waris yang memberi. Tak apa. Pasal saya jadi pesaka. Ya. Malaikan dengan izin waris, yakni sekalian waris. Semua waris. Bukan kau dah seorang waris, dua waris dah lah. Sekalian waris. Kalau waris izin, dia boleh. Seorang tak dia tu boleh. Dia ada royak masalah zaman dulu ni. Zaman dulu ni dia tak sapa barang ni. Nak pergi ambil barang tu pula tak payah dah. Malaikat orang hak beri sana tu waris dia maaf kata tak apa pakai ambil dia orang bawa tu dah. Asal mula nak bawa nak ambil tak boleh. Orang kiring buah dia suruh lagi dah. Lepas tu tuan mati dah. Dia kata mak aku nak makan. Tak boleh kata. Malaikat izin waris. Tak apa. Boleh faham masalah nak. Yang kedua, dan jika mati yang diberi kepadanya. Mati orang terima. Sebelah orang terima tu mati. Orang beri dia ada. Tapi orang terima tu mati. Maka tiadalah bagi yang membawa hadiah itu. Maka tiada harus bagi seorang yang membawa hadiah tu. Membawa tu apa? Menyampaikan kepada waris. Tak. Menyampaikan kepada waris yang diberi kepadanya. Kiring, menyampai, bagi kepada waris si mati.
waris bagi orang yang terima hadiah tu, dia tak boleh nak bagi tu, melainkan dengan izin waris yang memberi. Dah. Malaikat ni masalah kalau yang memberi dah hati. Kalau yang memberi dah ada, yang memberi kira izin baru boleh bagi. Mana kata dia ni masalah ni belum jadi pesaka. Belum jadi pesaka. Saya tak terima lagi. 223. Pemberian kepada waris atau ibrak makna melepas hutang yang atas waris. Ibrak makna lepas hutang ada atas waris tu. Di dalam sakit yang membawa kepada mati itu tiada sah. Tak. Hutang ada berapa? Maaf hutang semua. Makna hutang tu kepada waris. Malaikan dengan kebenaran sekalian waris yang lain. Minta izin waris yang lain dulu tak apa. Tadi dia cakap tu. Masalahnya kalau waris lekat hutang dah. Waris lekat hutang kita mati dah. Duk sakit nak mati, hutang kita dah ada dah. Demo bergetar lah. Hak orang bergetar tu pun waris juga. Nak waris ni maknanya orang terima pusaka kita jugalah. Anak kita ke, cucu kita ke, ikut lah. Kalau kita kata tak apalah, hutang tu maaf lah. Tak boleh. Malaikat semua daripada ahli waris tu maaf tak apa. Kerana ia akan jadi pesaka. Habis kata. Wasiat pesan ni. Wasiat itu apa makna wasiat? Wasiat itu memesan seseorang dengan sesuatu. Dengan bagi sesuatu ke, dengan buat sesuatu ke, ikutlah. Tak, dengan sesuatu. Buat masjid ke, suruh bagi duit ke, memesan seseorang dengan sesuatu kepada seorang yang lain. Seorang yang lain tu panggil orang terima wasiat. Orang terima wasiat. Boleh tu dah? Tu dia. Atau bagi sesuatu kebajikan. Yakni memesan seseorang dengan sesuatu. Dengan sesuatu, dengan kebun ke, dengan tanah ke, dengan apa kan? Bagi yakni untuk buat sesuatu kebajikan. Boleh dah? Bukan untuk bagi kepada seseorang, bukan. Tapi untuk buat sesuatu kebajikan. Buat sekolah, buat pondok, buat masjid, masalah. Dia memesan tu kemudian daripada mati. Lepas daripada mati, panggil wasiat. Kalau belum pada mati, tu tak panggil wasiat tu. Sama ada di dalam sihat, sama ada memesan tu di dalam keadaan sihat atau di dalam keadaan sakit yang membawa kepada mati, tak kira lah. Masa mana pun. Sah wasiat seseorang yang mukallaf. Belum mukallaf tak boleh. Mukallaf. Akhir balik. Dengan kehendak kesukaan seseorang. Maka tiada sah wasiat kanak-kanak. Tak boleh. Kanak-kanak nak wasiat tak sah. Dan yang gila dan yang ditahan akan harta panggil mahjurun alaih. Orang hak ditahan akan harta oleh qadi. Kerana apa? Kerana safi. Kerana ni takluk pada kata ditahan tu. Kerana safi, kerana bodoh, kerana membazir harta. Dan jikalau ada ia seorang ni bukan Islam sekalipun, yakni maka tidak sah juga. Dah. Jadi makna katanya orang bukan Islam pun pakai hukum Islam juga kalau duduk di bawah perintah Islam. Dah. Nak wasiat orang kafir wasiat tak sah juga orang kafir walaupun dia tak ada, dia bukan orang Islam pun. 226. Sah wasiat kepada waris. Sah wasiat kepada waris. Waris ni orang timur pusaka. Tapi sah wasiat kepada waris yang khas. Dengan khas. Dengan kebenaran, dengan izin sekalian waris yang lain. Boleh. Dia kena wasiat kepada seorang ni tapi dia minta izin semua dah orang lain dah. Orang lain dah bagi, tak apa. Dan jikalau harta yang diwasiat itu kurang daripada 1/3. 1/3 sekalian hartanya. Ini 1/3, 1/3 daripada sekalian hartanya sekalipun. Yakni maka sah dengan kebenaran juga. Sah dengan kebenaran. Walaupun dah 1/3 padahal 1/3 ni hak mayat dah. Tapi tak boleh juga. Maka hendaklah kebenaran itu, kebenaran izin tu, dia. Izin tu kemudian daripada mati yang mewasiat. Izin tadi tu. Iktibar selepas daripada mati. Belum daripada mati tak iktibar. Kerana harta tu belum jadi saka lagi.
mak dia nak mati, pergi minta izin. Dia kata boleh. Tapi mak dia mati, dia kata tak boleh pula. Kena dengan dia. Boleh tak? Tu dia. Hari tu mak dah tak apalah aku bagi, hari ni mak tak ada aku tak bagi. Dia pandai dah mengaji pondok juga lah tu. Bercakap tu. Wasiat kepada lain daripada waris. Tadi masalah wasiat kepada waris. Wasiat kepada lain daripada waris pada harta yang lebih. Lebih daripada satu sulus. Satu sulus daripada sekalian harta yang diwasiat itu. Hendaklah dengan kebenaran sekalian waris pada yang lebih. Ya, pada yang lebih daripada sulus. Masalah kalau di dalam sulus tu tak apa, tak kena minta izin. Kerana ni kita wasiat kepada orang lain, bukan wasiat kepada waris. Boleh tak? Baru wasiat kepada waris. Wasiat kepada waris ni makna gini. Aku mati, kalau aku mati, tanah situ 2 ekar tu aku bagi ke anak bosu tu lah. Tak. Tu wasiat tu. Wasiat tu tak akan sah malaikat waris lain tu izin. Boleh tak? Tadinya lepas pada aku mati, lepas pada aku mati aku bagi. Tu tak jadi tu. Adapun bagi kepada orang lain, bagi kepada masjid ke bagi kepada orang lain suku sakat ikutlah, bukan waris dia. Tanah ni 2 ekar ni aku bagi kepada Zaid tu. Zaid tu tak bukan waris pun. Lepas tu macam mana? Ni tak kena minta izin. Kenapa? Dia duduk dalam sulus. Duduk dalam sulus. Kalau lebih, hak lebih tu tak jadi. Hak lebih tak jadi. Wasiat kepada seorang yang asing atau wasiat dengan kebajikan buat masjid masalah. Wasiat kepada seorang yang asing makna bukan waris. Wasiat bagi kepada orang asing atau wasiat bagi dengan buat kebajikan, buat masjid, buat sekolah. Wasiat tu yang di dalam sehat atau di dalam sakit yang membawa kepada mati tak kira lah. Wasiat tu diluluskan daripada satu sulus harta yang mewasiat jua. Tak ada jua kita tambah tu. Satu sulus harta yang mewasiat. Mana orang yang mewasiat. Betul tak? Satu sulus lah. Wasiat kepada tiap-tiap waris. Tiap-tiap waris. Dengan sesuatu benda. Dengan sesuatu benda. Yang harganya harga benda sebanyak habuan benda tu. Daripada pesaka itu dia kata sah macam tu. Jika tengok masalah dia ada belakang. Jika membenar tiap-tiap seorang membenar izin tiap-tiap seorang daripada waris izin kepada yang lainnya. Yang masing-masing orang panggil saling izin muizin. Seperti dia misal masalah bagi yang mewasiat, bagi seorang yang mewasiat ni ada 2 orang anak laki-laki. Ada 2 orang anak laki-laki. Dan mewasiat bagi seorang sebuah rumah. Sebuah rumah ni bagi kepada anak laki-laki hak bongsu. Dan bagi seorang lagi hak sulung tu satu dusung, satu kubung. Yang harga kedua-duanya bersamaan. Padahal sama dah. Ingat dah. Tapi kena izin juga. Kena benar mari juga. Walaupun harga sama tu murak dengan katanya sebanyak habuannya daripada pesaka itu. Kata. Jadi wasiat itu sah wasiat itu dengan kata seorang beri akan sianu akan rumah tanah. Tu wasiat tu panggil tu. Nama dia tu. Wasiat tu. Kemudian daripada mati tu. Maknanya lepas pada aku mati ni, aku beri rumah ni kepada siapa? Tu. Boleh tak? Atau aku beri akan rumah kepada, kepada tu orang panggil orang terima wasiat. Orang terima wasiat ni, bukan orang dengar wasiat tu dah. Orang terima wasiat ni maksudnya orang terima baris nak bagi tu dah. Tak? Terima baris nak bagi tu. Kepada sianu kemudian pada matiku. Atau itu rumah, itu kebun bagi sianu kemudian pada matiku. Boleh tak? Atau aku wasiat bagi sianu akan tersebut. Katakanlah apa-apa pun. Sianu ni makna kinayah daripada nama anak dia.
atau nama waris dia. Sah wasiat dengan tulisan serta niat. Niat yang mewasiat, mana niat orang yang mewasiat tadi tu. Kena niat jugalah, mana dia kinayah. Dan jikalau tidak bisu ia seorang sekalipun, ni buat apa ni, buat surat apa? Buat surat tu lah nah. Nak mati dia tulis surat dia tu. Surat wasiat dia tu. Sini bagian ni bagian ni. Tu surat tu syurga bagi orang hidup lah tu. Tu syurga bagi orang hidup lah, bagi boleh ni boleh ni. Maka hendaklah yang mewasiat itu mengaku dengan niat. Mengaku mana ikrar dengan niat dia sana itu. Dan tiada memadai perkataan yang mewasiat ini tulisan aku. Tak ada itu. Tak ada. Ini tulisan aku. Yang ni tak dikatakan ikrar. Mana kena kata gini? Ini tulisan adalah wasiat aku. Ala kulli hal kena ada mengaku dengan lafaz wasiat. Betul? Dengan lafaz wasiat. Atau di dalam surat ini wasiat. Tak juga nona. Tiada memadai perkataan yang wasiat. Ini tulisan aku. Tak ada juga. Hak satu lagi ni pun tak ada juga. Di dalam surat ini wasiat aku. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Lepas tu kena buat macam mana? Kena tulis macam sirah tersebut tadi tu. Mana hak tadi. Beri akan sianu akan tersebut-sebut kemudian pada matiku. Tu kena kata gitu. Tak, kena kata lafaz hak tadi tu. Jadi wasiat dengan menerima. Dengan qabul. Yang diwasiat kepadanya. Yang diwasiat kepadanya ni maknanya orang hak terima wasiat. Maksud orang terima wasiat ni orang terima barang. Tak. Bukan orang terima wasiat ni kita duk faham orang terima wasiat ni mana mung tolong giroyak ke dia tu start. Mana orang tengah tu orang terima wasiat. Bukan orang tengah tu terima wasiat. No. Orang hak nak terima barang. Boleh faham tak? Hak nu hak terima wasiat semua. Kita panggil terima wasiat. Dengan menerima yang diwasiat kepadanya atau walinya wali yang diwasiat. Yang diwasiat mana orang yang terima wasiat. Wali dia kalau dia kecil lagi. Jika ia yang diwasiat tu bukan ahli bagi menerima. Dan nak terima tak boleh lagi pasal dia kecil seperti kanak-kanak atau yang gila tak boleh. Jika bukan ahli bagi menerima akan harta yang diwasiat. Tak bukan ahli nak terima harta hak orang wasiat dia. Terima tu kemudian daripada mati yang mewasiat. Ya, terima tu selepas daripada mati yang mewasiat. Makna kena sign. Sign betul belapa. Kena belapa. Aku terima bagi hak diwasiat ni. Kata ingatlah sirah dia, kita tak ingat sirah dia. Dan jikalau dengan berlambatan sekalipun, lambat pun tak apa. Dia tak batal masalah wasiat ni. Tak. Jika mati yang diwasiat baginya, makna orang terima wasiat tadi tu. Dahulu, sebelum daripada yang mewasiat, sebelum daripada orang hak wasiat tu. Dia mati dulu lagi. Atau bersamaan mati kedua-duanya, sekali mati. Mati serentak. Maka terhurai wasiat itu. Mana fasah. Kecik mudah-mudah kat fasah lah. Fasah tu batal wasiat itu. Dan jika mati, yang diwasiat baginya. Mati orang terima wasiat ni dahulu daripada menerima. Belum pada terima. Akan harta itu. Belum pada terima harta, dia dah mati. Maka menerima oleh warisnya. Jadi pesaka. Jadi pesaka. Tiada sah menerima yang diwasiatkan baginya. Tiada sah. Tak boleh. Menerima. Terima. Qabul. Yang diwasiat baginya mana? Orang yang terima wasiat tu. Orang terima barang tu. Tak sah dia nak terima barang. Nak terima akan harta yang diwasiat itu. Dahulu sebelum daripada mati yang mewasiat. Mana kena terima selepas mati. Boleh faham? Habis kata.
Selama hidup yang mewasiat, sah baginya bagi yang mewasiat tu rajak akan wasiat itu. Boleh dia nak rajak balik apa? Menolak oleh yang diwasiat baginya, menolak ni tak mau. Menolak oleh yang diwasiat baginya, orang yang terima wasiat tu dia tolak. Tolak akan harta yang diwasiat, akan harta lah, akan benda lah, cakap benda akan benda. Dia tolak benda. Dia tolak kemudian daripada mati yang mewasiat, selepas daripada mati yang mewasiat dia tolak. Dan dahulu daripada menerima itu, yakni sebelum daripada dia kabul. Dia tolak. Dia kata mana? Sah. Dan macam tu sah. Sah apa tu? Sah menolak. Boleh tolak. Seperti katanya, aku tolak akan dia akan wasiat. Aku tolak. Benda yang diwasiat tu aku tolak. Aku tak mau. Atau tiada aku terima akan dia. Boleh. Adapun tolak kemudian daripada terima itu tidak sah. Tak boleh. Dua ekar tadi tak jadi. Tak mau. Dia tolak. Biskat tu. Saya. Oh. Esok ni insyaAllah deh. Esok ni kita macam mana pun kita hotel tapi lambat sikit. Rasanya pukul 1 juga. Kita letak sejam setengah. Sejam setengah atau 2 jam. Nak hotel esok juga. Nak hotel esok juga. Ada 2 bab dah. Ada nazar dengan wakah. Kalau kita baca nazar sikit macam mana? Esok jadi tak berat sikit. Kita buat nazar sikit. Sikit tak apa dah. Tengok sikit. Nazar. Nazar ni apa makna? Janji dengan kebajikan. Mana janji buat baik. Janji buat baik. Nazar itu janji seseorang dengan mewajibkan atas dirinya. Mewajib asal benda tidak wajib. Tapi dia mewajibkan. Dia memaksakan dirinya. Mewajibkan akan sesuatu kebajikan. Sembahyang sunat. Masalah dia mewajibkan sembahyang sunat. Dan bagi nazar ni 3 rukun. Ada 3 rukun. Yang pertama yang menazar. Mana orang yang menazar. Disyarat bahawa yang menazar itu beragama Islam. Faham dah situ. Dan nazar itu dengan kesukaan dirinya. Mana kesukaan dirinya dia suka rela. Dan sempurna perintahan pada yang dinazarkan. Sekiranya dia nazar dengan benar, dengan baik. Nazar dengan sedekah. Maka duit tadi itu kena hak sempurna perintahan. Pada yang dinazarkan, yakni pada benda yang ia nazar. Maka tiada sah nazar orang yang bukan Islam. Tak sah. Dan yang tidak sempurna perintahannya pada yang dinazarkan. Yakni pada benda yang ia nazar tu. Seperti kanak-kanak ni dia tak sempurna perintahan. Dia kata aku nak sedekah habis kebunku. Dia nazar. Tu tak ada tu. Dan yang gila tak jadi juga. Yang kedua, sesuatu yang dinazar. Mana benda yang kita nazar. Apa benda yang kita nazar tu? Disyarat padanya pada benda tu keadaan benda sesuatu tu kebajikan. Benda baik. Benda yang baik. Yang tidak ditentukan oleh syarak. Yang ni benda yang tidak diwajibkan oleh syarak. Kalau hak wajib dah kita kata, aku nazar, aku nak semaya 5 waktu. Tak jadilah pasal yang wajib dah. Ini benda yang tidak ditentukan, tidak diwajibkan. Maka tiada sah nazar dengan kejahatan. Tak boleh. Seperti nazar hendak membunuh atau minum arak. Itu tak sah. Jim, sirah. Sirah ni apa makna? Perkataan. Disyarat padanya pada perkataan nazar ni, perkataan yang menunjuk bagi mewajibkan. Perkataan yang menunjuk bagi mewajibkan atas dirinya, diri seorang akan sesuatu yang dinazarkan itu. Akan benda yang ia nazar. Macam mana? Seperti katanya, bagi Allah atasku. Yakni kerana Allah atasku. Yakni wajib atasku. Lepas dia sebut, atasku apa? Sedekah 1,000, sedekah 2,000. Jadi wajib. Yang tu jadi wajib. Atau tulisan pun boleh. Atau isyarat pun boleh. Tapi isyarat tulisan ni yang bisu bagi orang yang bisu. Serta niat. Maka tiada sah dengan perkataan yang tidak mewajibkan atas dirinya. Tidak mewajibkan sesuatu. Tiada sah. Demikian. Yakni demikian juga tiada sah juga. Tiada sah dengan niat sahaja. Yakni dengan tidak tulis dan tidak isyarat. Niat saja. Kalau tu, nak buat gitu gini. Niat saja. Tak ada. Tak ada niat aja.
Tapi sunat buatlah. Sah nazar dengan perkataan aku nazar bagian-bagian. Aku nazar nak gitu-gitu. Sah dah macam tu. Tak kena taklid pun tak apa. Tak taklid pun tak apa. Tak kata jika hujan turun pun tak apa lah. Tak. Tak. Dan jikalau tiada berkata ia seorang, tiada berkata bagi Allah atasku. Tak kata gitu. Sekalipun. Sah juga nazar. Ingatlah apa dia. Maka wajib atas seorang ni sesuatu yang ia nazar itu dengan segera buat. Tak, dengan segera buat. Tiada disyarat pada sah dan mewajibkan yang dinazar atas yang menazar. Tak. Tiada disyarat, tak disyarat pada nak sah nazar dan pada nak jadikan wajib. Tak ada syarat apa nanti ayat lagi. Dan mewajibkan yang dinazar, yakni tiada disyaratkan pada mewajibkan suatu tu. Nak mewajibkan suatu tu, tiada disyaratkan bahawa, adalah kau sikit. Atas tu takluk pada kata mewajib. Mewajib atas yang menazar. Tak kala dia menazar, maka wajib atas dia. Maka tidak disyarat apa? Tidak disyarat bahawa menerima yang dinazarkan kepadanya akan sesuatu yang dinazar itu. Bahawa tiada menerima, tiada kabul yang dinazarkan kepadanya orang yang terima nazar. Nazar ni bukan seorang. Dia sepuluh jual beli juga. Dua belah. Ada. Aku nazar nak bagi kebun ni kepada Zaid masalah. Maka Zaid itu orang panggil apa? Orang panggil yang dinazarkan kepadanya. Mana orang hak terima nazar. Boleh tak? Orang terima nazar. Maka adakah syarat Zaid itu kena kata aku terima? Tak syarat. Tak syarat. Tak syarat gitu. Bahawa menerima yang dinazarkan kepadanya akan sesuatu yang dinazar itu. Akan sesuatu, akan benar yang ia nazar. Masalah harta. Sana. Duit masalah. Kebun masalah. Nampak tu nah? Aku nazar, saya nak bagi kebun 1 ekar. Maka saya saat itu dikatakan yang menazar. Zaid dikatakan yang terima nazar. Bagai tu dikatakan sesuatu yang dinazar. Tu nampak tak? Maka tak disyaratkan terima. Bahkan disyarat ketiadaan menolak tu je. Syarat dia. Ketiadaan menolak yang dinazar kepadanya. Ketiadaan menolak yang dinazar kepadanya oleh seorang yang terima nazar tu. Seorang yang terima nazar tu tak tolak tu dah cukup. Nampak tak? Miskat tu. Bahkan disyarat ketiadaan menolak yang dinazar kepadanya akan sesuatu itu akan bagi. Akan sesuatu yang dinazar. Tiada disyarat bahawa mengetahui yang menazar akan barang yang ia nazar itu. Tak disyarat bahawa mengetahui yang menazar oleh orang yang menazar akan barang yang ia nazar itu. Tak wajib dia tahu, dia nak tahu kata barang dia sebanyak mana kadar dia tu, sebanyak mana. Tak ada masalah nak aku nazar nak hadiah kambing. Dia tak wajib tahu kambing dia besar mana, kaki berapa, tak wajib tahu. Asal kambing juga. Betul. Asal kambing sudah. Sebanyak mana? Seperti 1/4. Aku nak hadiah kambing. Kambingku banyak ada. Aku nak hadiah kambing. Dia tak wajib tahu kata kambing dia tu 1 ekor ke, 5 ekor ke, 10 ekor. Tak wajib. Saya boleh itlak. Betul. Ya itlak boleh. Satu suku hartanya masalah. Atau tiap-tiap buah yang keluar daripada pokok kah? Aku ini. Tiap-tiap buah yang keluar daripada pokok aku ini kah? Padahal suku hartanya tidak diketahui sebanyak mana. Juzuk harta itu tak tahu banyak mana. Lepas tu dia nak nazar ni, dia tak mesti tahu kata harta aku ada banyak ni, aku nak nazar, tak wajib tu. Tak? Tak syarat yang tu. Sah menazar seseorang dengan sekalian harta baginya. Harta seorang bagi si anu. Sah menazar seseorang, Zaid, dengan sekalian harta, semua hartanya bagi si anu, bagi umat. Masalah, semua harta aku nak bagi ke umat. Aku nazar nak bagi ke umat. Seolah kata aku janji secara wajib nak bagi ke umat. Tu nampak tak?
Dahulu daripada sakit matinya lah. Dahulu daripada sakit matinya. Dahulu tu dengan sehari atau 2 hari atau 2-3 hari. Seperti kata seorang, aku nazar sekalian hartaku bagi Zaid masalah. Jadi milik Zaid. Jadi milik Zaid tu dahulu sebelum daripada sakit matiku. Sebelum tu dengan 2 hari. Mana kata apabila dia esok mati, hari ni dia mati, 2 hari sebelum ni dah jadi hak Zaid. Boleh ya? Dah jadi Zaid. Ni biasalah. Demikian juga sah muta'liq akan nazarnya. Seperti katanya, apabila aku sakit, maka harta aku sekaliannya aku nazar bagi Zaid masalah. Dahulu daripada mati, dahulu daripada sakit matiku dengan 3 hari masalah. Boleh juga. Masalah ni sama dengan masalah tadi. Adapun nazar yang di dalam sakit, nazar semasa sakit. Nazar di dalam sakit yang membawa kepada mati itu. Maka tiada sah yang lebih daripada 1/3. 1/3. Bukan tu 1/3. Tiada sah. Malaikat dengan kebenaran sekalian waris. Itu tak apa. Ada hak bagi yang menazar. Ada hak bagi yang menazar. Bagi orang menazar ni ada hak dengan ta'liq memerintah akan harta yang dinazar itu. Dahulu daripada dapat mu'allaq alaih. Mu'allaq alaih ni maknanya dapat benda hak disyarat tadi tu. Dia kata jika hujan turun. Belum pada hujan turun saat itu, dia ada hak untuk nak merintah. Ada hak untuk nak merintah bila? Dengan jual, boleh nak jual, boleh nak hebah, boleh nak semua-semua nak boleh. Boleh laka. Lepas tu dia jadi kena koda lah. Adalah cara dia. Saya pun tak ingat deh. Sikit lah. Sah nazar tiap-tiap pada kedua-dua orang yang bermuafakat, berkongsi bahawa menazar tiap-tiap seorang kepada taulannya dengan hartanya. Dan jikalau dengan perkataan ta'liq sekalipun. Misal macam mana? Seperti katanya, aku nazar bagi engkau dengan harta aku. Jika engkau nazar bagiku dengan hartamu. Dia kait dia. Dia mana tukar lagi mari ya. Dia tukar lagi. Yang tu pun sah. Sah nazar bagi kanak-kanak yang di dalam perut. Demikian juga wasiat bagi bunting, perempuan yang bunting. Bagi bunting yang di dalam perut. Bagi kanak-kanak yang di dalam perut. Nazar pun sah, wasiat pun sah. Habis kat tu. Sah nazar bagi masjid atau kubur. Bagi masjid. Bagi kepada masjid. Bagi kepada kubur. Maka jika ia menentukan seorang, menentukan pihak atau tempat. Ia menentu kata pihak ni ambil sini tempat ni, ambil tempat ni ke, dia tentukan, dia ta'yin. Dia ta'yinkan pihak atau tempat. Maka ialah seperti barang, maka ialah nazar tu. Seperti barang, seperti mana yang ia menentukan. Mana ikut seperti mana ia ta'yin tu. Dan jika tiada ta'yin, maka bagi nazir masjid pekerja lah kita kata nak. Bagi orang hak pentadbir masjid atau kubur atau pentadbir kubur, nazir ni mana orang tilik fikir, orang juga duk kira lah. Nazir dia kira ehwal masjid lah. Itu mana nazir. Orang duk perhati masjid. Maka harus bagi nazir masjid atau nazir kubur membelanjakan bagi hak diwasiat tu pada barang yang memberi faedah. Pada barang hak ada faedah. Bagi masjid atau kubur dengan penilikannya, dengan ijtihadnya, dengan ijtihad nazir tadi. Kami katanya wakah wallahu subhanahu wa ta'ala. Apa dah tadi soalan dia? Nak tanya. Macam kalau macam wasiat. Ya. Kalau wasiat kalau kita dah terima, kita tak boleh pulangkan kan? Wasiat. Wasiat ni dia kena terima lepas mati. Terima lepas mati. Dia dah terima. Dia tak boleh pulangkan kan? Tak boleh tarik balik. Tak, maksudnya pulangkan kepada waris. Harta tu. Tak boleh lah. Waris dia nak mari tarik balik tak boleh lah maksudnya. Maksudnya yang menerima wasiat tu nak serah semula kepada waris. Boleh ke? Tak boleh? Tak boleh lah. Kalau dia nak hebah suku tu ikutlah tu.
dia nak heboh, dia nak sedekah lain pula tu jadi hak dia dah. Tapi dia nak serah semula macam tu tak boleh lah. Tu. Dia bukan serah untuk pemulangan, tapi kalau hibah boleh lah. Heboh boleh kerana dia jadi milik. Kalau dia wasiat bentuk bagi milik tu. Yang kalau contohnya dia dah menerima tanah lah katanya kan, selepas mati. Kemudian dia kata dah terima, dah kobat, saya pulangkan semula kepada waris. Tak boleh. Itu tak boleh. Tak Tapi boleh. kalau jadikan hibah kepada waris tak boleh. Kalau jadi heboh tak apa. Pasal saya milik dia dah. Dia wasiat ni macam harta wasiat. Harta wasiat ni mana ada orang wasiat bagi kita tanah 10 hektar misalnya. Kita kata kita tak nak terima, kita nak bagi klik tak ada macam tu. Boleh kalau macam tu, tapi kita dah terima, kita terima wasiat dah, kita tak nak, kita nak bagi balik tanah ni kepada orang yang bagi wasiat tu. Tak boleh dah. Malah kita nak sedekah tak apa, tapi tak ada orang nak belakang tanah 10 hektar tu banyak ke. Tapi contohlah kalau macam harta yang diwasiatkan tu ada aib. Macam ada rosak ke apa ke, tak boleh lah, tetap juga tak boleh pulangkan. Tak boleh. Dia dah terima dah. Kalau tetap ada aib pun tak boleh. Macam okey, lepas tu nazar pula. Nazar ya. Kalau nazar untuk pemberian kepada orang lain, adakah perlu yang dinazarkan itu tahu juga apa yang kita nazarkan? Tak ada syarat. Tak syarat. Tak perlu bagi tahu saya nazar, saya mahu beli rumah ini, tak perlu. Tak perlu. Tapi bagaimana kalau saya nazarkan untuk bagi kamu rumah ini, tapi yang dinazar tu tidak mau, dia menolak, tak mau. Nazar tu macam mana? Dia tak mau benar hak dinazar tu. Dia tak ada royak tadi no. Tak ada royak no. Kata tadi dia kata di syarat ketiadaan menolak tu dah sah nazar, dia kata gitu no. Ada pun masalah dia tolak ni ni tak cerak dah, tak pasti. Masalah dia tolak bagi tu, dia tak nak terima bagi hak kita nazar tu, ni tak pasti tu, tak cerak. Ada juga macam tu no. Boleh jadi berlaku. Maksudnya nazar, kalau itu nazar tidak menjadi, maka kena kafarah lah. Kalau ikut katanya tak terima tu sah, maka nazar tak adil nampaknya. Maka kafarah tu tertib ya. Kafarah nazar. Ni satu lagi. Harus bagi ibu, bapa dan nenek hingga ke atas rujuk kembali balik akan pemberian yang diberi kepada anak cucu cicit kan? Ya. Contohlah kalau kita bagi anak telefon kan, so anak main saja, tak mengaji, kita pun ambil balik, boleh lah kan? Boleh. Betul. Susah juga masalah ni. Masalah belakang-belakang ni payah. Masalah ni dia duduk di mahkamah. Kita susah. Mahkamah hanya masalah macam ni. Okey, boleh no? Satu lagi, baru teringat. Contoh dia nak mewasiat kan? Mewasiat. Saya rasa hibah kot. Atau mungkin nazar, dia macam ni. Macam ni surah dia. Dia bina rumah kan? Ya. Dia bina rumah, dia kata dia nak bagi kepada Zaid. Ya. Tapi semasa mati, tapi yang memberi tu dia mati, tapi rumah tak siap lagi. Adakah Zaid boleh memiliki rumah tu? Tak ada rumah lagi no? Sebab dia kata rumah ni kalau siap bagi pada Zaid. Tapi dia dah mati, rumah tak siap lagi. Bagaimana? Ada nazar ke? Ada nazar. Kalau nazar macam mana? Nazar tu tak hasil lagi tu. Sebab dia kata kalau siap rumah.
Mana tu rumah tak siap lagi tu, tak hasil lagi lah hak dia nazar. Mana mu'allaq alaih dia tu tak hasil lagi. Belum hasil lagi mu'allaq alaih. Kalau heboh ni, ya kalau nak heboh ni, dia tak jadi wajib. Heboh ni selepas pada dia mati, tak boleh dah, kena tanya waris pula. Tu lah. Kalau wasiat? Kalau wasiat tu, wasiat tu kalau serupa nazar tu kot. Sebab ia kait dengan kalau sudah lah. Ya, kalau sudah ni mana tak siap. Belum siap. Itulah. Satu lagi teringat lagi. Banyak soalan lagi ni. Tak apa. Satu lagi, kan kalau kita nak wasiat 1/3 harta, kan? Macam mana kalau dikira-kira semula lebih 1/3? Adakah wasiat tu jadi sah atau kita perlu jadikan 1/3? Wasiat tu tak sah, tapi yang lebih tu kena bagi balik. Okey. Ustaz Ahmad sihat kan? Alhamdulillah sihat bah. Okey. Jumpa semalam esok insya-Allah, kalau dia masa insya-Allah habis saja. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.